A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Sarhan Humaizi selaku Ketua Penerangan dan Media Baru PAS ataupun Badan Perhubungan PAS Negeri Selangor. Sahabat-sahabat pimpinan PAS Negeri Selangor ataupun Harian Negeri Selangor, wartawan-wartawan mewakili kepada akhbar dan juga portal masing-masing. Jadi alhamdulillah, pertamanya sama-sama kita merafakkan sedikit kesyukuran kepada Allah SWT. Petang ni rancangan daripada penerangan dan media baru untuk mengadakan Haiti yang saya kira agak simple lah dalam kita masih lagi dalam tempoh PKPP pengawalan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan dan saya kira ini tidak menyekat kita untuk bertemu dan alhamdulillah perancangan pada petang ini kita dapat bersama-sama. Jadi terima kasih di atas kehadiran semua. Sebahagiannya mungkin sangat rapat, terutamanya apabila PAS berkerajaan lah tempoh hari. Kemudian nampak kita agak slow sedikit lah dengan media-media ni, sebab biasanya bila rapat dengan media ni ada sidang-sidang media yang tertentu ataupun perkara-perkara yang tertentu yang lebih merapatkan kita. Apapun, saya ingat ini sebagai satu norms kita dan ramai muka-muka lama yang kita biasa. Alhamdulillah, insyaAllah kita akan merapatkan terus sebagai satu bentuk media daripada parti kepada rakyat, daripada rakyat untuk diambil tindakan parti dan sebagainya. Jadi insyaAllah dia tidak ada apa-apa yang ataupun yang kita nak umumkan besar, tidaklah hari ini seperti mana tadi disebutkan oleh Ketua Penerangan, secara santai untuk perjumpaan kita, meraihkan juga media-media yang menjadi satu jabatan kepada kekuatan itu bersama. Tadi disebutkan satu-satu seorang demi seorang ahli harian Negeri Selangor. Cuma tadi tak angkat tangan pun. Roslan pun, Abang Roslan kita pun tak angkat tangan. Jadi untuk sesi bila saya diberikan amanah sebagai Pesuruhjaya PAS Negeri Selangor, kita membentuk satu jawatankuasa harian dekat Badan Perhubungan PAS Negeri Selangor. Yang disebut tadi Tuan Haji Safi Ngah, Timbalan Pesuruhjaya 1, mantan speaker Dewan Negeri Selangor, gurulah Timbalan speaker, Adun Bangi masa tu. Timbalan Pesuruhjaya 2, Ustaz Nur Najahan Saleh, orang kuat kapal, YDP kapal. Yang ni YDP Bangi. Kemudian Timbalan Pesuruhjaya 3, Dr. Fuad Saleh. Ini ahli international. Tinggal di Salam. Timbalan Pesuruhjaya 3, dia dulu aktif di peringkat lebih tertinggi lah. Kali ini kita tarik ke negeri untuk bantu negeri. Mungkin sebahagian daripada tuan-tuan tidak maklum secara langsung sebagai ahli parti juga di Negeri Selangor. Kemudian bersama kita Ketua Muslimat Puan Hajah Asrina Wan Hassan. Saya ingat semua ini sudah maklum lah, semua kenal. Ini otai sebelum saya terlibat secara langsung dalam Badan Perhubungan PAS Negeri lagi. Kemudian orang muda kita, Ustaz Hanafi Zulkafli, Ketua Pemuda PAS Negeri Selangor. Hari ini siapa yang tak datang? Ketua Pengarah Pilihan Raya bertugas, Bendahari pun bertugas, Ketua Urusan Ulama, dia ada urusan Ustaz Harizah Rahmat. Jadi alhamdulillah. Saya ingat mungkin untuk sekadar untuk makluman,
PAS Negeri Selangor kita bergerak seperti biasa. Inilah pejabat kita, mana yang tersesat tadi, inilah pejabat kita. Sehingga kita dah semenjak 2010 ke pejabat, 2010 2011 lah, dah 10 tahun lah lebih, dah 10 tahun lah. Jadi kita bergerak seperti biasa untuk memperkukuhkan lagi amanah yang diberikan oleh pihak PAS Pusat, terutamanya dalam menyusun organisasi kita, memantapkan PAS di semua peringkat, kawasan dan juga cawangan-cawangan yang kita mempunyai ahli lebih daripada 100,000 yang didaftarkan sehingga kini. Dan yang penting adalah juga di dalam PAS Selangor ini kita memantapkan tarbiyah ahli-ahli kita, supaya mantap tentang perjuangan yang kita perjuangkan. Walaupun kita disebutkan Parti Islam Malaysia, tetapi mandat yang kita ambil ini adalah bagaimana untuk menjaga keseluruhan rakyat di negara kita tanpa mengira agama dan juga kaum. Tidak ada diskriminasi kepada sesuatu kaum dan juga anutan agama selagi dia adalah rakyat negara kita Malaysia. Dan ini satu perkara yang sangat pentinglah, terutama daripada sudut politiknya, daripada sudut keahliannya. Kita menekankan harapan kita, tarbiyah kita lebih kukuh, dan tidak ada lagi ahli-ahli kita yang melompat, kecewa kalau tidak ada jawatan ataupun tidak terpilih di dalam mana-mana perjawatan. Yang ini yang kita nak terus mantapkan. Kita sedia maklum, dewasa ni nampaknya zaman generasi yang dia tidak loyal kepada parti. Sehingga tuan-tuan pun sedia maklumlah, sebagai wartawan selalu dengar ahli lompat sana lompat sini kan. Jadi ini yang kita tetapkan perjuangan di dalam PAS itu sendiri. Pertamanya soal meletakkan Islam di hadapan sebagai perjuangan, wadah perjuangan kita, insyaAllah. Jadi cuma mungkin pada kali ini apabila wujud satu permuafakatan ataupun perpaduan yang tuan-tuan sedia maklum, muafakat nasional antara PAS dan UMNO khususnya, tanpa mengkesampingkan ataupun meminggirkan gabungan-gabungan di dalam gabungan masing-masing. Kalau PAS kita ada gagasan sejahtera, bersama-sama kita ikatan dan juga berjasa. Begitu juga Barisan Nasional, UMNO, MCA, MIC dan komponen-komponen mereka. Muafakat nasional ni sangat kita pun sedia maklum, kita ada telah termenterai satu MOU dan juga piagam, mana ada dua ikatan yang cukup kuat dalam muafakat nasional ni, yang ada piagamnya yang telah ditandatangani oleh kedua-dua pihak, dan juga ada MOU-nya yang telah juga ditandatangani. Dan insyaAllah pada 14 September ini kita akan meraihkan ulang tahun muafakat nasional. Dan saya kira tuan-tuan juga maklum, baru-baru ni juga telah diumumkan oleh Presiden Bersatu. Bersatu juga bersetuju untuk terlibat di dalam muafakat nasional, dan juga diterima, diputuskan di peringkat pimpinan, bermakna dalam muafakat nasional ini ada 3 parti utama. Kalau nak dikira adalah parti yang teras melalui Islam, UMNO, PAS dan juga Bersatu. Dan ini pun ramai yang tanya saya, dengan kemasukan Bersatu ini akan menggugat muafakat nasional ataupun macam mana senario dalam kita menghadapi pilihan raya yang akan datang. Sangat ini saya langsungnya pandangan secara mudahnya dia memberikan satu kemudahan yang sangat baik. Soal mungkin tidak akan lagi terlalu banyak pecahan-pecahan, utamanya parti-parti yang berasaskan orang Melayu yang beragama Islam. Dan saya harapkan supaya gabungan ini harus meletakkan posisi masing-masing sebagai satu gabungan yang lebih baik, lebih terbuka. Dan insya-Allah ini akan memberikan kekuatan dalam menghadapi pilihan raya yang ke-15. Sedia maklum bahawa apabila PAS juga terlibat secara langsungnya dalam kerajaan pada hari ini, kerajaan Perikatan Nasional, kerajaan yang
diwakili oleh ahli-ahli parlimen yang membuat satu gabungan sehingga wujudnya Kerajaan Perikatan Nasional. Apabila Perdana Menteri telah meletakkan jawatan, saya kira inilah keadaannya dan kita mengharapkan supaya ia dapat berjalan dengan baik walaupun apa pun yang berlaku dekat Dewan Rakyat kan. Macam-macam yang diperdebatkan. Semalam pun undian pun macam itulah, tuan-tuan pun sedia maklum. Jadi insya-Allah yang penting adalah bagi kita dalam PAS ini bagaimana kita nak menerapkan budaya politik matang dan sejahtera itu, terutamanya daripada sudut medianya. Kalau dipandang secara khususnya, kita mengharapkan sesuatu yang realistik, berita-berita pun sesuatu yang realistik, bukan hanya semata-mata yang berbentuk persepsi. Apatah lagi kalau ada bentuk yang mengadu domba ataupun mendatangkan fitnah. Sebab hari ini kan macam-macam media dia. Kadang-kadang kita pun keliru mana satu yang betul. Iaitu yang kita nak kena study, terutamanya ahli politik. Dan saya ingat kalau kita letakkan pada orang awam, maka mereka akan melihat kepada gelombang mana yang mereka ikut. Dan kadang-kadang akhirnya dia sesuatu yang bukan realistik tetapi hanya satu persepsi yang kadang-kadang dia tidak memberikan manfaat kepada bentuk perpaduan negara kita. Apatah lagi kita akan menyambut kemerdekaan, kita akan menyambut Hari Malaysia. Dan saya ingat saya melihat tempoh hari apabila diadakan sambutan Hari Perpaduan yang meletakkan asasnya rukun negara itu sebagai satu asas sambutan Hari Perpaduan itu sangat cantiklah untuk membina sebuah negara, kepelbagaian kaum dan pelbagai anggota agama untuk terus bersatu membangunkan negara kita Malaysia. Jadi saya ingat itu sedikit daripada saya lah. Cuma mungkin wartawan ni kadang-kadang bila dia datang, kalau hanya macam kalau makan lurus saja tu dia rasa tak seronok kan. Ada benda yang kadang-kadang nak dengar yang bukan yang pelik tetapi benda-benda yang terbaru kan. Ke tak minat benda-benda terbaru dah atau benda-benda terkini. Jadi mungkin sedikitlah kalau kita makan apa rojak buah tu tak pedas dia tak sedap kan. Jadi kita bagi pedas sikit hari ni, petang ni. Sedikit gambaran pedas daripada saya. InsyaAllah besok kalau diizinkan Tuhan, maka ada satu pengumuman baru. Rakan kita kira agak kuatlah di diri Selangor ni dulu. Dia lari ke dia hijrah? Dia bertukar angin lah kepada Parti Amanah Negara ataupun amanah yang kalau dalam PAS ni ahli-ahli kita suka sebut PAN. InsyaAllah besok akan kembali semula kepada Parti Islam Malaysia insyaAllah. Ini antara figure di negeri Selangor lah. Sangat sedikit pedas yang saya boleh beri pada petang ni. Tempoh hari ahli Dewan Negeri Sabak Benam dia keluar daripada amanah kan. Tapi saya dengar pun dia tak masuk lagi ni, dia kena pecat dah. Tak masuk mana-mana parti. InsyaAllah esok orang lain. Orang lain yang lelaki ke perempuan? Tapi dia ni sangat bukan punza. Dia berjantina lah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, terima kasih kepada yang berhormat Datuk Suruhjaya PAS Negeri Selangor. Jadi saya bukalah seluas-luasnya ruang kepada tuan-tuan dan puan-puan jika sekiranya ada soalan yang ataupun perkara yang nak dikongsi. Bukan hanya saya mohonlah bukan hanya barangkali berbentuk soalan, tetapi barangkali kalau ada pandangan bagaimana nak memperkukuhkan hubungan antara PAS Negeri Selangor dengan pihak tuan-tuan di kalangan rakan wartawan. Jadi kita maklum-maklumkan. Jadi saya buka, persilakan. Esok
Dari segi tambahan ahli PAS Datuk cakap tadi ada 100,000. Jadi ada pertambahan daripada kebelakangan tahun tahun ini. Lebih kurang ahli kita ada 100,000 lebih lah. Saya boleh katakan bahawa setiap bulan ada sahaja penambahan ahli parti, sama ada di peringkat pusat ataupun di peringkat negeri lah. Nanti saya ada figure terkini, sebab keahlian ni keahlian PAS dia akan diluluskan setiap bulan dalam masyarakat PAS pusat. So masyarakat PAS pusat yang terkini adalah pada 15 hari bulan, hari Sabtu yang lepas. Ini semua figure semua. Ini ini yang terkini sehingga 13 hari bulan 8, 13 Ogos inilah kita masyarakat pada 15. Jumlah keseluruhan untuk bulan Ogos keseluruhan 3,325, dan Selangor kita ada 219 keahlian baru pada bulan lepas. Mana ini daripada bulan lepas lah, sebulan yang lepas. Dan biasanya kita menduduki tangga yang keempat ataupun yang kelima lah. Biasanya Kelantan, Terengganu, Kedah, itu antara yang ramai keahliannya. Maknanya di Selangor ni setiap bulan ada pertambahan ahli. Ada pertambahan. Tahun ni saja daripada awal tahun kita ada 1979 jumlah ahli baru. Daripada segi umur tu macam mana Datuk? Golongan muda ke ataupun Campur lah. Tapi yang paling ramai golongan muda. Kebanyakan golongan muda. Sebab dalam PAS ni dia mudah aja. Akhir balik je dia boleh jadi ahli. Kalau dia akhir balik 12 tahun dia boleh jadi ahli 12 tahun. Pada usia 12 Jadi tahun. mungkin pada pandangan Datuk itu menunjukkan sokongan kepada PAS bagi meningkat. Saya ingat selepas pilihan raya yang lepas, kalau ikutkan figure di peringkat pusat pun jumlah pertambahan yang besar lah. Dan hatta di Negeri Selangor pun biasanya itulah lebih daripada 200. Kita pernah mencecah dalam 400 keahlian dalam masa sebulan. Berita baik esok ke maknanya PAS akan ada 2 kursi lah. 2 kerusi? Dua kursi tu. Yang berhijrah tadi tu. Yang berhijrah? Yang akan berhijrah esok. Oh, yang berhijrah ni bukan ahli. Ni sikit hints lah, bukan ahli Dewan Negeri. Oh. Pimpinan. Bukan di kalangan ahli Dewan Negeri. Tapi pimpinan Pimpinan daripada negeri. pihak Yang lepas lah. Sebab barangkali sebentar tadi Datuk mention bekas ahli yang berhormat daripada amanah kan yang keluar. Jadi Datuk hanya mengambil contoh, iaitu yang berhormat daripada Sabah Menang. amanah Sabah Tun Sabah. Cuma nak sebutnya daripada parti yang sama juga. Ya, insya-Allah dia bukan yang berhormat. Sila, bentar kalau ada lagi. Kira tu kita tahu penyertaan bersatu ke dalam mufakat nasional masih baru diingat. Tapi daripada segi pembahagian kursi di negeri ini ada perbincangan setakat ini. Buat masa ni kita belum lagi bincang soal kerusi. Cuma saya ingat soal kerusi ni kita dah selesai 100% dah. Dah selesai. Dah selesai dah. Dah dibincangkan sama parti dalam mufakat nasional. Kita tak bincang tapi dia selesai 100%. Itu yang agak muskil kan. Sebab kita serahkan kepada pimpinan peringkat tertinggi. Kita di peringkat negeri kita bagi input, justifikasi yang kita ada, dan kita serahkan kepada pimpinan di peringkat pusat untuk menentukan. Ini senario yang berlaku dalam PAS selama ini, dan ini juga senario yang kita akan bawa dalam muafakat nasional
dalam menentukan kerusi. Okey, ada lagi? Jadi pandangan mengenai penyertaan bersatu walaupun pimpinan pusat dah menyertakan kesediaan untuk menerima. Jadi di pimpinan negeri Selangor sendiri bagaimana penyertaan bersatu dalam Muafakat Nasional? Adakah ia akan mengukuhkan Muafakat Nasional di Selangor? Semudahnya saya katakan bahawa kita berlapang dada untuk menerima apa juga keputusan bagi PAS, sebab ini yang dibawa dalam PAS soal taat, wala, sikoh kepada pimpinan tu satu benda yang harus kita terapkan dalam kita menguruskan parti. Adakah PAS optimis mampu untuk mendapatkan kembali sebagai contoh kursi Dun Bani dahulu yang telah pun dimenangi oleh YB Syafiqah sebelum ini dan telah dirampas oleh YB Op, dan seterusnya jika pilihan raya diadakan akan datang, adakah PAS optimis mampu untuk memenangi kembali kursi yang telah diambil? Kita melihat PAS melihat bukan sahaja kita nak menang kerusi, kerusi-kerusi yang dulu kita bertandingkan, tapi kita nak supaya Muafakat Nasional akan menang dan mengambil pentadbiran di negeri Selangor. Apa artinya kalau PAS menang satu kerusi, dua kerusi, hatta 15 kerusi, tetapi daripada sudut gabungannya kita kalah. Sebab tu dengan gabungan PAS, UMNO dan juga Bersatu ni, kita harapkan satu bahagian yang sangat baik. Yang penting kita meletakkan kemenangan yang akan kita capai nanti. Ini yang kita terapkan dalam ahli-ahli kita dan juga jentera kita, supaya siapa juga yang diputuskan akhirnya untuk bertanding dalam satu DUN itu ataupun parlimen, itulah wakil rakyat ataupun adun ataupun ahli parlimen kita. Kalau tak, jam jentera ni tak bergerak. Ini yang kita terapkan kepada jentera-jentera kita dan juga ahli-ahli kita di peringkat kawasan dan juga peringkat cawangan. Sehingga dalam kebersamaan kita dalam Muafakat Nasional pun antara PAS dengan UMNO, ini juga yang kita tekankan dan nampaknya setakat ini cantiklah. Cuma Bersatu ni baru lagi pun kita belum pernah ada perbincangan dengan Bersatu, dan sehingga ini message juga yang akan kita sampaikan kepada mereka. Banyak kerusi yang sebelum ni dimiliki oleh PAS bertukar tangan selepas ni. Maksud saya terpaksa berkongsi dengan Bersatu. Contohnya macam kerusi Dun Selat Kelang. Macam mana tu? Yalah, kalau ikut senario kita terlibat dalam kerajaan ini 2018 pilihan raya yang ke-11 kita menang 8 kerusi. 2008 kita menang 8 kerusi. Lepas tu 2013 kita menang 15 kerusi. Cuma 2018 ni lah kita lebih sikit, tinggal 1 kerusi. Jadi ialah kita melihat bahawa kerusi-kerusi yang kita ada kekuatan itu, harapan kita supaya kita akan bertanding. Tetapi seperti yang saya katakan tadi, akhirnya apa yang diputuskan oleh pimpinan kita itu yang kita kira. Jadi Datuk, apa yang rakyat Selangor akan dapat sebenarnya menyokong Muafakat Nasional dan PAS? Sangat insyaAllah yang penting kita nak bawa bagaimana kita dapat mensejahterakan negeri Selangor ni. Sebab ialah dalam kebersamaan kita 2008 di Selangor ini dengan tidak ada apa-apa gabungan, kemudian dibentukkan Pakatan Rakyat dengan Tan Sri Halid menjadi Menteri Besar, kemudian disinambungkan dengan Pakatan Rakyat Datuk Seri Azmin menjadi Menteri Besar, dan baru-baru ini apabila Pakatan Harapan Datuk Seri Amiruddin menjadi Menteri Besar, kita boleh lihat kelompongan-kelompongan tu. Saya sebagai mungkin terlibat secara langsung dalam kerajaan, kalau dulu manifestonya kita perbaiki sedikit demi sedikit dan pendapatan kita dapat jana negeri Selangor ni, kalau zaman Tan Sri Halid tu kita dapat sehingga lebih daripada 3 bilion reserve negeri Selangor. Kemudian ditambahkan dengan program-program yang akhirnya reserve kita pun nampak menurun, dan hari ini juga mungkin tuan-tuan sedar banyak program-program yang ada kepentingan untuk rakyat yang
kalau bahasa Menteri Besar dia distrukturkan semula lah, ataupun apa nama dia, distrukturkan semula. Jadi banyak program-program yang mempunyai impak kepada rakyat tu, termasuklah air yang saya ingat hanya kepada golongan B40 pun tidak juga, yang berpendapatan 4,000 ke bawah, dan banyak program-program yang akhirnya terpaksa dikurangkan. Kerana bagi saya lah, saya melihat zaman Tan Sri tu yang macam kita bapak kita nak buat buka hutan kan, rajin cari dana untuk anak cucu lah. Tapi hari ini tengok pendapatan kita pun semakin menyusut, banyak program yang tidak dapat diteruskan, dan insyaAllah kita akan cuba memperbaiki, melihat bagaimana rakyat dapat kita sejahterakan. Perpaduan terutamanya bagi saya, untuk melihat perpaduan antara kaum, perpaduan antara anutan agama ini boleh diperkasakan lagi. Sebab sangat ialah senario yang berlaku sebelum ini, banyak juga yang mengguris hati setengah-setengah kaum dan juga anutan agama, hatta tidak kurang juga kepada penganuan agama Islam itu sendiri dalam pentadbiran kerajaan Pakatan Harapan di negeri Selangor. Okey, terima kasih. Ada lagi? Kalau ada pimpinan lain yang nak sampaikan, Ustaz Syafiee, Ustaz Nur Najahan, Dr. Fuad, kalau boleh Tuan Haji Roslan sebut sikit detail pasal isu. Terima kasih. Cuma kalau saya boleh sambung daripada apa yang telah dijelaskan oleh Yang Berhormat Datuk Suruhanjaya, sebenarnya situasi di Selangor ini cukup subur buat muafakat nasional. Ya, bermula beberapa faktor. Pertama, tuan-tuan kalau tengok pilihan raya kecil Dun Semenyih. Okay. Dun Semenyih ni Dun yang dimenangi oleh Pakatan Harapan, diwakili oleh Dun parti kerajaan, parti pula yang diketuai oleh Perdana Menteri ketika itu, dan kita kalah dalam pilihan raya umum yang lepas bila Jentera PAS dengan UMNO bergabung di kawasan yang majoriti tak sampai 80% Melayu di Dun Semenyih itu. Kita boleh menang dengan begitu besar. Maknanya upsetkan kawasan keputusan. Ini bermakna kalau kita himpunkan undi antara PAS dengan UMNO, di sebahagian besar kerusi-kerusi majoriti Melayu, bawa daripada Sabak Bernam, Sungai Besar, Tanjung Karang, Kuala Selangor, Kapar, kita akan menang semua dun-dun di kawasan-kawasan itu. Termasuklah kemudian sedikit di Sepang dan di Kuala Langat. Jadi itu sahaja kombinasi PAS dengan UMNO, kita sudah boleh menang. Tetapi di Semenyih tu, kalau kita campur undi PAS dengan UMNO, belum boleh menang. Masih kekurangan 1,600 undi. Tapi kita boleh bawa upset, bermakna dari sudut harapan, dari sudut prospek muafakat nasional untuk menang di negeri Selangor ini cukup besar. Jadi kerana itu kita, sebagaimana dinyatakan oleh YB Datuk PJ tadi, kita cukup optimis gabungan muafakat nasional PAS dengan UMNO yang sedia ada ni cukup kuat, cukup mantap. Dan tambah pula dengan kemasukan rakan baru daripada Bersatu, kita rasa kerajaan negeri Selangor ni sudah sampai ke penghujung lah Pakatan Harapan, dan kita punya harapan yang besar untuk menang. Yang keduanya, kerajaan negeri inilah satu-satu kerajaan negeri Pakatan Harapan yang ramai orang keluar daripada parti. Timbalan speaker keluar, 2 orang exco keluar. Maknanya dari sudut mandat yang diberikan oleh rakyat tu makin hari makin berkurangan. Sepatutnya Selangor buat snap election dulu sebelum kerajaan persekutuan, sebab dari sudut mandat ni makin hari makin berkurangan, dan kemudian tak termasuk adun daripada Parti Amanah dan sebagainya. Jadi di situ saja ground ataupun akar umbi di bawah negeri Selangor ini memang menanti-nantikan perubahan. Dan apa yang diumumkan oleh Datuk tadi, besok salah seorang pimpinan tertinggi Parti Amanah Negeri Selangor akan kembali kepada PAS. Ini menunjukkan bagi saya satu signal bahawa mereka yang di dalam Parti Amanah dan mungkin dalam PKR dan parti-parti lain sudah hilang keyakinan kepada kepimpinan parti mereka, dan mereka nak kembali. Dia bermula di Perak baru-baru ini bila di sana beberapa pimpinan Amanah telah keluar. Malah sebelum daripada itu, keluarnya ketua pemuda Parti Amanah Peringkat Kebangsaan di Perak, Adun Perak, itu dah jadi signal. Maknanya ahli-ahli yang dulunya orang PAS hari ini cukup tidak selesa duduk dalam Amanah, dan mereka akan
keluar berperingkat-peringkat. Besok insya-Allah kita rasakan dengan kemasukan tokoh berkenaan, dia akan ada ripple effect. Dia akan memberi kesan selanjutnya di negeri Selangor ini, dan Selangor akan menyaksikan kemasukan lebih ramai anggota daripada Parti Amanah balik ke Pakuan PAS insya-Allah. Terima kasih. Okey, Ketua Pemuda kalau ada, Ketua Dewan Muslimat kalau ada, tak ada. So di peringkat tuan-tuan, akhir sekali kalau ada, sebelum kita akhiri majlis kita dan kita ada sedikit jamuan. Cuma saya hanya nak sebut detail, bukan detail, maknanya esok ni insya-Allah jika sekiranya apa yang disebutkan oleh Yang Berhormat PJ dan juga saudara Setiausaha PAS Selangor, insya-Allah sekitar jam 10 pagi, sekitar jam 10 pagi majlis ataupun pengumuman itu akan dibuat secara live dalam TV PAS Selangor. Jadi kalau tuan-tuan yang ke lapangan untuk menyaksikan majlis pengumuman itu, boleh layari FB TV PAS Selangor secara online jam 10 pagi esok insya-Allah. Jadi saya ucap terima kasih kepada tuan-tuan, puan-puan sekalian yang hadir. Terima kasih kepada pimpinan PAS Selangor. Jadi kita harapkan insya-Allah hubungan ini akan dapat diteruskan dari semasa ke semasa, dan saya rasa ada sebahagian tuan-tuan yang tidak lagi duduk dalam grup media PAS Selangor. Jadi kalau yang dah duduk, alhamdulillah saya yakin sebahagiannya. Kalau yang belum lagi, minta boleh bagi nama di belakang, nama daripada wartawan mana dan nombor telefon untuk kita add masuk dalam grup media PAS Selangor. Jadi saya kira saya ucap terima kasih. Kita mempersilakan tuan-tuan dan puan-puan sekalian untuk menjamu selera. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.